ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. على الله توكلنا، اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى سواء السبيل. Dengar. Dia mic kecil ni dia makan suara sikit. Tak ada hak besar, tak ada. Saya memang tak suka pakai hak kecil ni. Syukran. Hayakumullah. Baik. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah nikmat kurniaan daripada Allah Subhanahu wa taala kita dapat bersama-sama pada malam ini. Buat pertama kalinya saya datang ke masjid ni. Yang dirahmati kasihi Tuan Nazir, Tuan Imam, jawatan kuasa masjid, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Baik, Alhamdulillah Allah Ta'ala bagi kita peluang untuk kita bincang dan kita sama-sama tadabbur berdasar kepada tajuk yang diberikan kepada saya, itu tenang dengan tauhid dan tabah dengan sunnah Nabi. Baik, orang yang ada tauhid ni, yang pertama sekali kita kena faham ketenangan itu sendiri. Tenang dengan tauhid. Ketenangan ini satu benda yang dicari oleh manusia, dan manusia tidak boleh duduk dalam keadaan jiwanya berserabut. Dalam bahasa Inggeris dia panggil stres, tekanan hidup, tak boleh duduk, mesti cari ketenangan. Hasil daripada nak tenang ni, dia cari macam-macam jenis cara nak tenang, mengikut, kadang-kadang mengikut cara dia sendiri. Ada orang dia serabut, stres, dia tenang dengan hiburan. Berhibur dia rasa tenang, tapi hakikatnya dia akan kembali kepada stres balik, sebab itu bukan cara dia. Ada orang yang penuh dengan masalah, dia nak suruh hati dia tenang, dia telan obat tidur 2 biji, tidur tenang. Dia tak boleh tidur kalau tak telan obat tidur. Ada satu penyakit dia panggil isomnia ke apa penyakit, tak boleh tidur. Insomnia. Boleh kurang tu lah.
Dia kena makan ubat dulu baru tidur. Ketenangan. Sebenarnya ketenangan ini dengan manusia mengikat hatinya dengan Allah Ta'ala. Akidah ni, tauhid ni kalau kita bincang tu ketenangan. Tenang dengan tauhid, makna tenang dengan akidah. Akidah yang macam mana? Malam ni kita bercakap mengenai dengan dua perkara. Tauhid dan juga sunnah. Sebagaimana selalu saya sebut dalam kuliah saya, orang yang sebut la ilaha illallah mesti dia tauhid pada Allah Ta'ala, dan dia kena tahu lawan kepada tauhid dia panggil syirik. Dan orang yang sebut Muhammadur Rasulullah, dia kena tahu bahawa sunnah apa dia, dan lawan kepada sunnah tu orang panggil bid'ah. Kerana Islam dia mari di antara pro dan kontra, dia mari sifat berlawanan. Tenang dengan tauhid makna orang tu tenang dengan akidah. Akidah ni asal daripada perkataan aqada. Aqada ni makna apa? Ikatan. Aqada ni maknanya ikatan. Apa yang nak diikat tu? Baik, sebab tu kalau kita tengok akad nikah ni dia panggil kita akad nikah. Bukan angkat nikah. Akad. Aqada. Akad ni maknanya kita tak ada hubungan apa-apa dengan perempuan tu. Setelah ada akad, ada ikatan. Ikatan apa? Ikatan pernikahan. Barulah kita boleh tidur sekali dengan dia, kita boleh duduk sekali dengan dia, dia pun boleh buka aurat daripada kita kerana ada ikatan. Tu dipanggil akad nikah. Begitu juga akidah. Akidah makna ikatan kita dengan Allah. Orang yang ada ikatan dan perhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang tu confirm jiwa dia akan tenang. Tauhid maknanya mengesakan Allah Ta'ala. Baik, mudah-mudah nak faham gini. Naluri manusia yang Allah Ta'ala buat dalam jiwa manusia ni, tak boleh kita nak kata benda tu jadi sendiri. Boleh faham tak bahasa saya bercakap ni, boleh faham tak? Walaupun bercampur Kelantan sikit, minta maaf lah. Pasal orang Kelantan ni dia cicah budu lama. Dia nak kita kata naluri manusia ni, dia mesti mengaku bahawa tidak ada benda yang terjadi dengan sendiri. Mesti ada pembuat dia. Dan kaedah buat ni, kita tak panggil Allah yang membuat, kita panggil Allah yang menciptakan. Dalam bahasa Arab dia panggil perkataan khalaqa. Khalaqa, menciptakan. Kalau ja'ala, buat juga. Fa'ala, berbuat. Tapi lain-lain. Walaupun sama-sama buat, orang Melayu ni oleh kerana dia miskin bahasa, dia tak ada bahasa yang sebagaimana bahasa Arab. Bahasa Arab ni kalau kita sebut perkataan tu, orang faham. Bahasa Melayu ni dia tidak ada perkataan yang khas untuk kita sebut benda tu, supaya orang faham. Dia kena ambil perkataan lain, mari hubung baru jadi. Baru jadi perkataan. Khalaqa ni maknanya dia yang mula-mula buat. Menciptakan dia mula-mula. Kaedah buat ni pula, benda yang dibuat tidak akan sama dengan pembuat dia. Nampak tak? Tak sama. Orang yang buat kereta tak sama dengan kereta. Orang yang buat rumah tak sama dengan rumah. Orang yang buat roti canai ke tak sama dengan roti canai. Orang yang buat nasi tak sama dengan nasi. Kalau orang buat nasi itu sama dengan nasi, habis nasi itu kita kekeh orang buat pun sebab sama. Mesti berlainan. Begitulah Allah. Hak saya kata tadi, naluri manusia dia mesti mengaku Allah Ta'ala, walaupun dia hakikat dia berfahaman orang yang tidak ada Tuhan, dia kata.
Tuhan-Tuhan ni mengaruk, syurga ni mengaruk, neraka ni mengaruk. Tetapi akhirnya dia akan mengaku siapa dia, Allah Ta'ala. Dia akan mengaku dalam lubuk hati dia bahawa adanya Tuhan. Sebagaimana Fir'aun. Fir'aun apabila kuasa ada di tangan dia, dia ada segala-galanya, dia boleh mengakulah bahawa dia Tuhan. Faqala ana rabbukumul a'la. Aku Tuhan yang tinggi. Dia boleh mengaku, dia boleh mengaku bahawa dia Tuhan sebab masa tu kuasa ada di tangan dia. Tetapi semasa dia lemas dalam laut, tenggelam, air lumpur masuk dalam mulut, pada ketika itu dia mengaku. Apa hal dia mengaku? Tidak ada Tuhan. Aku mengaku beriman kepada Bani Israel, Tuhan Bani Israel dan Tuhan Musa. Wa ana minal muslimin, dan aku hari orang Islam. Masa bila? Masa nyawa duduk sini. Masa kuasa ada, dia mengaku dia Tuhan. Masa nyawa duduk sini, dia mengaku dia beriman. Tetapi oleh kerana janji Allah Ta'ala tidak akan menerima dakwah apa ni orang panggil perkataan Fir'aun, pengakuan Fir'aun tadi, Allah Ta'ala kata al-ana, sekarang ni baru nak mengaku beriman wahai Fir'aun, laqad asaitu wa kuntu minal kafirin, sebelum pada ni mulawan dan menjadi orang kafir, nak mapuh ni baru mengaku. Pasal Fir'aun ni begitulah makna dia. Nampak ni? Kerana apa? Kerana masa kita duduk di alam ruh dulu, Allah Ta'ala ikat kita dengan perjanjian. Alastu bi rabbikum? Qalu bala syahidna. Itu perjanjian kita dengan Allah. Dan Allah Ta'ala datang ke bukti sama ada naqli ataupun akli untuk manusia menerima tauhid, dan ajakkan Nabi-Nabi alaihi wassalati wassalam, bermula daripada zaman Nabi Nuh sampai ke zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia mesti mengajak kepada la ilaha illallah. Dan dakwah ini dimari dengan hujah dan bukti. Sebagaimana Allah Ta'ala sebut dalam surah Yusuf, kul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basirah. Kul hadhihi, katakanlah, hadhihi sabili, ini jalanku, ad'u ila Allah, mengajak manusia balik pada Allah, ala basirah, di atas hujah dan dalil. Orang boleh jadi terpikat dengan Islam apabila sebut dalil dan hujah. Orang terpikat dengan Islam. Sebab apa buat begini? Sebab Nabi kata begini. Sebab apa buat begini? Sebab Nabi kata begini. Dan semua yang diperkatakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam boleh digunakan sampai kepada hari ini, walaupun zaman itu lain, dia punya cara hidup dia lain, zaman dulu lain, zaman sekarang lain, tak sama. Tapi Islam mendepani semua zaman. Islam boleh diolah kepada semua zaman. Sebab apa? Sebab Allah innahu alimun hakim. Allah Ta'ala itu maha mengetahui lagi maha bijaksana. Tidak timbul perkataan dia kata tak boleh pakai zaman sekarang sebab zaman sekarang zaman moden, contoh. Zaman sekarang zaman moden, tak boleh guna dah. Quran ni kita kena kaji semula. Kan ada orang sebut begitu kan? Kita kena kaji semula Quran ni. Kita kena terjemah mengikut zaman ni. Nampak dia nak tunjuk dia tu cerdik lebih pada Tuhan, padahal dia paling bodoh sekali. Dia nak kata dia tu cerdik lebih pada Allah Ta'ala lagi. Kita kena kaji semula ni Quran zaman sekarang ni. Kita kena perbaharu balik hukum, sebab hukum zaman dulu hukum lama dah. Ni hukum timbul zaman manusia berlainan, tapi perangai manusia tu sama. Manusia berlainan warna kulit, tapi perangai manusia dari segi kecewanya, putus harapannya, putus hasanya, memberontoknya, tak puas hatinya, tidak sama. Sama. Maka Islam datang mengurus perasaan manusia dengan betul. Boleh faham ni? Apabila manusia hidup dengan la ilaha illallah, dengan ilmu yang ada, dengan keyakinan
Manusia boleh hidup dengan ilmu berdasar kepada kalimah la ilaha illallah. Manusia tak boleh hidup dalam keadaan jahil. Tak mengaji tak boleh hidup. Nak hidup ke mana? Tak mengaji. Tak tahu apa yang patut dibuat hidup atas muka dunia ni. Boleh hidup ke? Bolehlah hidup. Makan, minum, tidur, beranak, menikah bolehlah. Tapi jadi macam beruk dengan kera di lautan tu je. Berasa mana? Kalau berasa mujur, takut tak berasa apa. Nah, manusia hak hidup, makan, minum, tidur apa dalam keadaan tidak jadi hamba Allah, macam lembu tengah jalan begitu je lah. Hak tu saya kata, Quran kata berat lagi. Quran kata walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall. Aku penuhkan neraka jahanam terdiri daripada manusia dan jin. Ada otak tak mau fikir, telinga tak mau dengar, mata tak mau tengok. Apa aku buat atas muka dunia tak mau beriman pada aku, tak guna mata, tak guna otak, tak guna telinga. Orang lagu ni Tuhan kata ulaika kal an'am, teruk pada binatang lagi. Sebagaimana binatang ternakan, balhum adal, teruk pada binatang lagi. Maknanya orang yang boleh hidup cara makan, boleh minum, boleh segala apa, tapi tak mau jadi hamba Allah, semaya jemaah tak mau mari, mengaji tak mau mari, dia dengan lembu tu lebih standard lembu daripada dia. Dia dengan lembu tu lebih standard lembu daripada dia. Sebab tu lembu gila kepala sama tu. Tengok dia bodoh dia ni. Kayuh basikal sampai padang besar, masjid tak boleh mari. Betul tak? Jogging habis sebutir kapung. Jogging nak suruh badan sihat. Badan sihat otak cergah. Dia kata gitu, badan sihat otak cergah. Badan sihat otak kau bodoh. Sebab dia tak mikir. Fikiran dia hanya hidup atas muka dunia nak sihat. Dia tidak mahu sihat sampai ke akhirat. Orang mukmin dia tak fikir dunia saja, dia fikir akhirat. Jiwa orang mukmin ni dia fikir akhirat. Cari benda atas muka dunia nak pergi ke akhirat. Kalau setakat nak cari benda atas muka dunia saja, ikut hawa nafsu tak apa. Tak payah menikah, zina tak apa. Pergi danak nak pilih hak mana seorang. Hak dahi licing, hak hidung macung, hak mata sepek ada belakang. Hak sawo mata, hak putih berlepu ada belakang tak? Zina pun boleh. Tapi Tuhan marah, dia kena menikah. Sebab zina ni manusia tak ada tanggungjawab. Kalau anak tu lahir nak jadi anak siapa, nak beng siapa? Orang ni kata bukan anak aku, orang ni kata bukan anak aku. Tengok hidung macam A, kepala macam B, telinga macam C, nak beng mana kan nak beng A, B, C gitu. Tapi kalau menikah, anak kamu, benih kamu kena jaga. Kalau kamu tak mau bagi nafkah, maka syariah boleh panggil, boleh denda kamu, boleh penjara kasih suami yang tak bagi nafkah pada isteri. Itu undang-undang. Ini penyelesaian Islam yang nak bawa pada kita semua. Manusia yang ada ilmu, dia tidak terjerumus ke arah lembah kebinasaan. Dia tidak akan jadi syirik kalau dia ilmu tauhid itu ada dalam tubuh dia. Orang yang kata la ilaha illallah saja tanpa ilmu kepada la ilaha illallah, dalam keadaan dia kata la ilaha illallah tapi hati dia tidak mentasdik ke Allah Ta'ala. Sebab tu dia kata la ilaha illallah, dia boleh tidak ikut arahan Allah Ta'ala. Dia kata la ilaha illallah, tapi arahan Allah dia tak ikut. La ilaha illallah dia boleh sebut, boleh. Tapi semayang dia tak mahu. Kalau semayang pun dia buat main-main. Bukan semayang dia semayang hok mengaji, tapi semayang dia semayang hok ikut. Lain orang semayang mengaji, semayang ikut ni. Dia semayang kerana dia mengaji semayang Nabi tu macam mana. Dengar dia tengok orang semayang lalu dia ikut. Dia tengok orang semayang tangan duduk sini, dia letak sini. Mari orang tangan tak atas ni. Warna pula dia kata atas ni. Pelik ni. Dia rasa pelik sebab dia tak mengaji. Sebab dia tak mengaji. Macam cerita orang Perak lah, dia pergi ke Mesir. Dia pergi ke Mesir, dengar orang baca Quran. Baca Quran tu dia baca wadduha, dia baca gitu. Dia guna qiraat Warash, wadduha wal laili idza saja, dia baca gitu.
Orang Perak tu kata, orang kita dia kata tu. Orang kita dia kata. Dia ingat orang kampung dia baca waktu Sebab Perak kan dia bercakap gitu lah. Bukan. Itu qiraat. Kalau benda kita tak tahu, kita dapat satu ilmu yang baru, bukan ilmu baru, ilmu tu dah ada dah. Segala benda Allah Ta'ala telah ajar kepada Adam. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Kena faham tu? Kullaha. Semua Allah Ta'ala ajar pada Adam. Sebab itu satu benda baru, dikata satu penemuan baru. Dan semua hidup atas muka dunia ni ada nama semua sekali. Ada nama. Ni nama benda dia apa panggil. Sini ada satu, sini ada satu. Ni, sini satu, sini satu. Melayu tak ada nama. Arab dia panggil qum. Sini. Sini ni dia panggil apa saya lupa dah. Tapi hak nak sebut sini lain, tengah ni lain. Ada nama dia. Yang boleh saya tahu tu sebab apa? Sebab dalam hadis Nabi SAW ada riwayat bahawa sahabat Nabi pegang di antara kedua ni. Bila dia Allahu Akbar, Nabi pegang sini. Nabi pegang gini. Qok ni tahu nama qok. Bukan qok ni. Qok ni mampu kerah lah kena tak? Ni satu, ni satu. Lepas tu letak di mana? Letak di sini. Ada nama juga di antara sini dengan sini ni. Semua nak sebut nama, semua ada nama. Kalau orang jumpa satu vitamin pun dia tu vitamin A, vitamin B, vitamin C, betul tak? Vitamin D, ada nama juga. Dia ilmu ni Allah Ta'ala ajar pada Adam begini nak mengurus kehidupan dunia, Allah Ta'ala ajar pada manusia mengikut keadaan zaman dia macam mana. Tetapi ilmu nak mentauhidkan Allah dan ilmu syariat nak mengabdikan diri pada Allah, Allah Ta'ala tak ajar pada manusia ni dah. Allah Ta'ala kirimkan pada Nabi, pada setiap umat, Nabi itulah kamu kena ikut. Sebab itu orang yang buat benda Nabi tak buat, dia tidak ada kalimah Muhammad Rasulullah ni. Jangan terbaik main. Orang Kelantan katanya terbaik gora. Jangan. Baik, awak hidup atas muka dunia. Awak kata Nabi Muhammad ni Nabi awak. Betul? Betul. Bila awak sebut Muhammadur Rasulullah, awak kena mengaku beberapa perkara kita kata. Kena mengaku Nabi ni jujur, siddiq, tabligh, amanah, fatanah. Dan hubungan dengan Allah Nabi ajar macam mana nak buat. Allah. Hatta agama Islam ni mengajar benda yang sekecil-kecil perkara sampai sebesar-besar perkara. Mu nak urus kehidupan kamu macam mana, mu nak kerak rambut kamu macam mana, nak kerak bulu macam mana, nak kerak bulu hidung macam mana, nak nipis misah macam mana, nak kerak bulu hari-hari macam mana. Islam ajar ke tak? Ajar. Ada bulu hak dalam tubuh tak boleh kerak, bulu kening. Tak boleh cukur. Kecuali bulu kening tu, besar lain jalan raya duduk begitu bulu kening. Tak apalah kita cukur sikit dah. La'anahullah an-nammisat wal mutanammisat. Laknat Allah kepada orang yang mencukur kening dan orang yang disuruh cukur. Tak boleh cukur. Kecuali kening tu pelik pada orang lain, dia naik gini ke gitu. Tak apalah cukur buat begitu. Tak boleh. Ada benda yang kena cukur. Kena cabut bulu ketiak. Itu sunnah-sunnah hak ringkas-ringkas. Tetapi nak bagi tahu Islam mengajar nak mengurus diri itu Islam aja sehinggalah nak mengurus negara. Sebab Nabi itu bermula daripada Nabi sebagai seorang Nabi dan dia juga tu imam, dia juga ketua pada masjid, dia ketua pada kampung dan dia juga Perdana Menteri. Itu Nabi. Lalu Nabi ajar kepada kita nak mengurus macam mana kehidupan kita sehari-hari. Dan orang yang duduk dalam keadaan tauhid yang betul, syaitan tak mudah tipu dia. Sebab keyakinan dia kepada Allah betul. Baik. Manusia nak tengok di mana nak tauhid betul ni? Hanya manusia yang dekat dengan Quran sahaja yang tauhid dia betul. Kerana
90% lebih ayat Al-Quran tu cerita bab tauhid yang diulang-ulang pada setiap surah dan pada setiap juzuk. Ayat Al-Quran ni kalau ayat fiqh, dia sebut ringkas-ringkas ya. Dia tak sebut banyak. Ayat haji ada 456 ayat je. Ayat zakat, bagi harta pusaka, ayat berhutang, ayat apa, semua ringkas. Tapi ayat tauhid benda yang diulang. Biasanya benda yang diulang ni benda yang penting. Apabila benda yang penting yang Allah Subhanahu Wa Taala sebut pada kita, tiba-tiba kita rasa benda tu macam tak penting sangat. Kita rasa benda tu macam biasa, sedangkan benda tu lah benda yang paling penting kehidupan kita. Itu apabila manusia membina hubungannya dengan Allah Subhanahu Wa Taala dengan baik. Bila manusia membina hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, hubungan yang betul, iaitu dia sebagai hamba Allah dan Allah sebagai Tuhan dia. Allah Ta'ala menggunakan perkataan hamba. Kena fahamlah hamba ni apa. Allah Ta'ala guna perkataan hamba ini hatta kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila masjidil aqsa. La peristiwa Isra Mi'raj. Aku, kata Allah, Maha Suci Allah yang memperjalankan hambanya. Hamba ni maknanya dia sanggup buat apa sahaja untuk Tuhan dia sebab dia seorang hamba. Baik. Bila kita sebut gitu, kita balik pada diri kita sendiri. Kita balik pada diri kita ni, adakah kita ni hamba Allah? Yang sanggup buat apa saja untuk Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasul? Kita kena tanya situ. Kalau kita rasa tak sanggup nak buat apa sahaja untuk Allah dan Rasul, maka kita bukan tahap kehambaan diri pada Allah tu jauh lagi. Kerana hamba ni ada dua. Ya ada Abdullah, satu, hamba Allah. Yang kedua, abadat taghut, hamba taghut, hamba syaitan. Hidup kita kena pilih dua tu. Kena pilih. Hamba taghut, begini cara kehidupan dia. Cara kehidupan dia macam mana? Dunia ni dia nak, dan dia rasa dunia ni segala-gala. Ada kuasa, dia rasa gila dengan kuasa, dia gila dengan harta, hidup atas muka dunia tu, dia tahu cari makan, boleh hidup senang, mewah, akhirat tak fikir. Orang panggil hamba kepada taghut, hamba ikut pada hawa nafsu. Tetapi hamba Allah Ta'ala hidup atas muka dunia juga, kalau senang dia sampai ke akhirat. Kalau kaya sampai ke akhirat. Hanya orang yang ada tauhid sahaja boleh hidup dalam keadaan tenang di atas muka dunia menjadi hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Orang syirik tak boleh. Kenapa saya sebut orang syirik tak boleh ni? Kerana sifat bagi syirik itu jiwa dia gelisah. Tak gelisah apa? Tuhan tak ada lah jiwa dia. Ada benda lain lah jiwa dia. Syaitan dia akan mari. Permulaan kepada syirik ni, dia akan was-was dalam masalah akidah. Nombor satu. Dia rasa macam Tuhan ni tak sayang ke dia, dia rasa macam Tuhan ni tak ambil tahu pasal dia rasa putus asa dengan Allah, dia rasa doa dia tak mustajab, dia rasa benda-benda begitu. Tu permulaan nak jadi syirik tu. Jaga baik-baik tuan-tuan. Mari perasaan begitu bagi kita, kita kena upgradekan kita punya iman kita dengan cara kita tadabbur Al-Quran. Dia naik balik iman. Kerana innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Saya sebut dah 3 hari lepas saya kuliah tafsir dah ayat ni, boleh tengok YouTube ada. Tu orang mukmin. Iman dia lemah, dia akan baca Quran, dia akan tadabbur Al-Quran. Orang kita hari ni belajar Quran juga, alhamdulillah, tapi tak lepas daripada tajwid sahaja. Ngaji tafsir malah. Kadang-kadang masjid tu tak ada ustaz nak mengajar tafsir. Satu hal,
tak panggil ustaz mengajar tafsir kampung dia tu, tak panggil. Bukan kampung ni cerita ni Venezuela, tak ada kena mengena orang kampung ni. Pasal dok marah kat aku lah. Nampak ni? Alangkah malangnya kalau masjid kita, tempat kita tak ada orang mengajar tafsir. Kerana Quran itu merupakan nyawa kepada roh kita. Nyawa pada jasad kita ni menyawa lah. Tapi roh Al-Quran tu roh kepada roh. Itu Quran. Iman kita tidak meningkat kalau hanya sekadar kita baca Quran sahaja. Sebab tu ada orang nak mari belajar lagu dengan saya. Lagu Quran. Bukan lagu rock. Lagu Quran. Saya akan bagi tahu orang tu, Pakcik belajar tafsir dulu. Belajar tafsir. Biar reti tafsir Quran, lepas tu nak mari belajar lagu mari. Ni dak kita ni letak syarat kena belajar tajwid dulu, dia kata kena betul Quran dulu baru belajar tafsir. 40 tahun baca Quran tak betul-betul. Guru ni tak betul, maksud guru ni tak betul, bila nak betul Quran Nabi seorang je betul. Dah sekali kena tipu ke syaitan, tak belajar tafsir sampai mati. Kita boleh hidup dalam keadaan rasa selamat bila kita tak tahu Quran 30 juzuk ni tafsiran dia, tadabbur dia macam mana, kita tak tahu. Kita rasa boleh hidup selamat. Sedangkan Al-Quran ini merupakan, kita panggil dusturul hayah, perlembagaan hidup kita ni Al-Quran. Ya Allah Ta'ala tanya semua pembesar-pembesar di negeri akhirat, limanil mulkul yaum, siapa dia pembesar hari ini? Siapa dia kerajaan yang ada pada hari ini? Tidak ada seorang pun kerajaan yang berani mengaku bahawa dia kerajaan pada hari itu. Kerana pada hari itu, perlembagaan Singapura pun tak terpakai, perlembagaan Malaysia pun tak terpakai, perlembagaan British, Amerika mana tak terpakai belaka. Hak terpakai hanyalah, hak yang dipakai pada ketika itu hanyalah perlembagaan Allah Ta'ala. Itu Al-Quran. Ada orang jawab, Tuhan kata, Allahul Wahidul Qahhar. Aku Allah. Aku yang jadi kerajaan pada hari ini. Dan manusia hidup atas muka dunia tak mengaji tafsir. Tak tahu Quran tu sebut apa pada kita. Allahu Akbar. Dah kalau mati? Rasa selamat tak? Bismillah. Kalau mati rasa selamat ke tak? Tak tahu, tak mati lagi. Yang terang mati dulu tengok. Kerana hak mati tu tak ada beritahu pada kita seorang habu hak mati tu mati. WhatsApp pun tidak, telefon pun tidak. Kalau ada siapa-siapa mesej dia soalan malaikat tanya apa, cara macam mana, boleh tak? Tahu dah. Tapi soalan semua dah tahu dah. Man rabbuka? Siapa Tuhan kamu? Nak jawab Allah macam mana? Jiwa tak ada Tuhan. Semayang 450 tahun tapi jiwa kosong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasa apa? Sudah beri salam tu rasa apa? Sudah makan nasi rasa apa? Sekenyang. Sudah tidur hilang mengantuk. Betul tak? Ada masalah boleh cerita, masalah orang rasa puas. Betul tak? Nak marah ke suami, nak marah, lepas marah tu rasa puas hati. Lepas pukul orang ke, lepas buat khianat pada orang, rasa puas. Lepas semayang? Rasa apa? Lepas semayang tak rasa apa. Sebab apa? Sebab hati kena stroke. Tahu kena stroke macam mana? Kalau kaki kebah nak pijak tak rasa apa, hati gitu. Tidak tersentuh iman kita. Semayang lama dah semayang ni. Bukan sikit punya semayang, daripada muda sampai ke tua semayang. Tapi tak rasa apa. Duk tengah semayang, Allah Akbar, duk goreng ikan, duk menanak nasi, duk kari dah semayang tu. Lepas ni tengok pukul 2 dah menanak nasi dak lagi ni, suami nak balik. Tengok jam. Lepas tu macam-macam. Duk fikir ni. Duk fikirlah kepala otak dia tengah semayang. Benda-benda barang-barang hak tak ingat nak letak apa tu dalam semayang dan dia mari. Oh duk situ baru dia semayang. Assalamualaikum. Lupalah duk mana. Berjaya sungguh syaitan yang berjaya. Dan tuan-tuan nak bawa semayang gitu jumpa dengan Allah Ta'ala. Kalau mati malam ni.
Jangan sebut segitu Ustaz, lambat lagi mati. Mana tahu. Nah, malaikat tu tengok tepi pintu tu. Tengok siapa dia, aku nak ambil dulu malam ni. Ustaz nampak lama lagi dia ni. Ambil anak murid dulu lah, dia kata. Nak bawa semayang begitu, balik duk jumpa kat Allah Ta'ala. Susah nak jawab dapat Allah tu. Kenapa manusia boleh semayang lah keadaan begitu? Kerana dia tidak ada ma'rifatullah. Dia tak tahu dia duduk depan siapa. Dia tak tahu. Kalau menantu duduk depan mak mertua, dia tahu hak ni mak mertua dia, bapak mertua dia. Dia tak buat perangai sangat. Pak mak mertua ni malu duduk senyap. Makan pun kunyah slow-slow. Hormat mak mertua. Oh, kalau tak ada mak mertua, ya Allah. Hantu pun terkejut. Tengok dia. Duduk depan menteri, depan raja dah. Depan orang kita hormat, kita tahu dia ni siapa, kita kenal dia. Kita buat macam mana? Cakap pun elok-elok dengan dia. Kalau raja Malaysia tak tahulah. Kalau raja Thailand, kita nak berkelik, kita kena tunduk. Tak boleh berkelik depan dia. Cakap dengan dia gitu, kalau nak berkelik tu kena tunduk. Cakap pula, mata kita kena terang, nak berkelik tu tunduk. Letih berkelik pun tak boleh. Raja kita cakap depan raja macam mana? Bahasa pula, betul tak? Patik tuanku, patik tuanku. Tak cakap depan raja, Assalamualaikum bro. Sihat bro. Tu baru menampar dia lah. Ni Allah yang kita tak boleh cakap sebarang bahasa apa kecuali bahasa yang Nabi ajar kepada kita dalam sembahyang. Bila kita Allahu Akbar, makna takbiratul ihram. Apa makna takbiratul ihram? Takbir yang mengharamkan semua perkataan dan perbuatan melainkan hak dalam sembahyang yang diajar oleh Nabi SAW kepada kita. Tak boleh Allahu Akbar masuk apa? Kambing apa? Cakap dengan kawan sebelah. Kawan kata aku pun tak tahu nampak macam kambing dia kata. Kawan bercakap dia bersembang sembahyang. Tak boleh. Peringkat awal sembahyang suruh sembahyang je. Sehingga ada sahabat bercakap turun ayat. Masa arak tu pengharaman arak mula-mula turun yas'alunaka al-khamr wal maisir. Mereka tanya pasal arak judi kul fihi ma ithmun kabir wa manafi'u lin-nas. Dosa yang besar, kekejian yang besar dan dia manfaatnya sikit, mudaratnya banyak. Mata sahabat ada lagi pening-pening tengah semayang. Semayang pening. Allah Ta'ala turun ayat wala taqrabus salah wa antum sukara. Jangan kamu semayang kalau kamu ni mabuk. Kerana cakap benda lain. Kita tidak boleh memasukkan perkataan yang lain dalam solat kita melainkan perkataan diajar oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu kalau kita selawat dalam semayang ni tak boleh letak Sayyidina Muhammad. Sebab apa? Sebabnya Nabi tak letak Sayyidina dan sahabat tak baca Sayyidina. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Apa salah tak Sayyidina? Sebab itu bacaan semayang yang Nabi tak baca Sayyidina dan sahabat tak baca Sayyidina. Faham ke tak ni? Jadi kita tak payah baca Sayyidina. Faham situ tak apa lah. Allah kata itu khilaf apa? Jangan kita kata hak Nabi ajar. Bukan khilaf, bukan marah tu, sebut saja. Nah, kita nak buat sebagaimana apa yang Nabi buat dalam sembahyang. Karena Nabi kata sallu kama raaitumuni usalli. Dan sembahyang Nabi itu tertib. Bagaimana tertib? Tertib dia bagi, tertib. Allahu Akbar satu. Sebelum baca apa-apa tu tarik nafas dulu sekali. Ni baca apa? Malaikat nak tulis pun tak ada Allah sebenarnya. Ya kena bentuk istighfar. Sunah tu. Oh, gitu. Wallahi. Amin. Patu, kepala otak lain ni. Kepala otak duk kata baca. Sini dia azan dulu ke? Ke nak terus azan dulu? Azan. Berhenti, jangan ke mana-mana. Jangan balik. Nampak teruk kena nak balik kata. Baik.
Saya sebut tadi masalah sembahyang. Orang yang sembahyang ni, dia tahu dia duduk depan siapa dan dia tahu dia menghadap siapa. Sebagaimana kita tahu kita menghadap seorang pembesar, seorang raja dan sebagainya, lalu kita buat di atas apa yang kita tahu siapa dia duduk depan kita. Bermakna sembahyang yang benar-benar sembahyang itu sembahyang yang penuh dengan tauhid. Sembahyang yang mengenal Allah Ta'ala. Lepas tu saya kata kita kena bina tauhid dan kita ada ketenangan dalam masalah tauhid. Sehingga para sahabat mereka bersolat dalam keadaan mereka rasa tenang dengan solat. Mereka bersolat dalam keadaan anak panah kena di kaki mereka tak sedar. Kan dia tahu dia sedang bercakap dengan siapa. Dengan siapa yang dia sedang bercakap, dia duduk di depan siapa. Itu Allah yang maha berkuasa, yang maha segala-galanya. Dia panggil kita 5 kali sehari. 50 waktu mula-mula sembahyang ni, 50 waktu bukan makna tuan-tuan jangan faham bahawa Tuhan fardu 50 waktu, lepas tu dia takut umat dia tak mampu. Jangan kata gitu. Allah Ta'ala nak fardu satu perkara tu, dia tahu mampu tak mampu. Kalau 50 waktu pun mampu sebenarnya. Sebab Allah tu ahkamul hakimi. Allah Ta'ala tu cerdik. Jangan kita salah tafsir. Jangan kita kata mula-mula 50 waktu, lepas tu minta kurang sebab takut tak mampu. Tuhan buat la yukallifullah nafsan illa wus'aha. Allah Ta'ala tidak letak satu perkara tu melainkan dia tahu manusia tu mampu untuk pikul. Dia nak bagi tahu pada kita 50 waktu tu bahawa mu duduk dalam keadaan luar pada semayang pun macam kamu duduk dalam semayang, kamu kena ingat aku sentiasa. Dalam solat kita kena ingat pada Allah, kita tak boleh ingat pada benda lain. Sebab itu dalam hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi telah sebut yang terang-terang kepada kita bahawa ada orang yang sembahyang, dibawa sembahyangnya ke langit, tiba-tiba dia lempar balik atas muka tuan dia. Ada hadis Nabi tu sebut tu. Lempar balik atas muka tuan hak sembahyang tu. Hak sembahyang maghrib tadi, hak sembahyang isyak tadi, hak sembahyang subuh tu lempar balik dalam waktu yang sama. Kenapa? Sembahyang dalam keadaan tidak mengenal Allah Ta'ala. Kena baiki sembahyang kita. Biar rasa sayang nak lepas dalam solat Allah ni. Ibarat orang yang bercakap dengan kekasih dia. Kalau budak muda-muda zaman sekarang ni bercakap telefon, sayang nak lepas. Cakap pun slow, bisik-bisik cakap. Apa sayang nak lepas. Nak letak telefon pun sayang sebab kita sayang. Itu hak sayang pada gawe dia panggil, kasih ni. Makwa lah tak? Orang pasti makan markah ke apa lah. Hak sayang ke bini gitu juga. Sayang ke bini. Nak tinggal bini pun rasa sayang. Sayang sungguh. Kejap-kejap telefon ke bini. Kejap-kejap telefon ke bini. Jaranglah tok lelaki gitu. Biasa bini lah gitu. Hak sayang ke tok lelaki ni biasa bini lah. Kejap-kejap telefon. Duduk mana bang? Dia duduk minum air kawan ni. Kejap telefon. Duduk mana bang? Kawan kata, mu takut bini ke? Betul ada bini mu duduk telefon hari-hari. Tapi bini tak telefon macam mana? Duduk kedai orang bujang. Hak bujang tu pula. Lah. Bulu mata duduk begitu. Dahi pula licin. Duduk main abel ni. Bimbang juga kita. Sebab tu saya kata orang perempuan dia kena pandai marketkan diri kita di rumah tu. Dia tak pandai nak marketing diri dia untuk suami. Dia tak pandai. Duk rumah gigi palsu letak almari. Betul tak? Heran juga gigi palsu letak almari. Nak makan nasi apa bang? Cakap. Bersembuh air Leo lepas buka tok lelaki tu. Dia tak pandai nak marketing diri dia. Cuba buat macam orang bujang duk kedai tu. Pakai macam-macam pipi merah. Kening macam satu raya buat gitu. Ambil pensel 2B tu biar hitam mata. Pakai maskara pula tup kelip macam katak puru. Lepas tu bercakap biar ada harakat, biar ada ma'arik li sukun. Minum air gapo abel. Gitu. Ni bercakap kol-kolah, makan nasi tak mau ni. Cakap. Tu kol-kolah dia panggil. Betul tak? Dia tak pandai nak marketing diri dia. Jadi susah lah.
Itu kita cakap semula lah tu. Cuma saya nak sebut tadi ni, kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala kita ada tanggungjawab. Dah solat ini, bila kita bercakap dengan orang yang kita sayang, dan kita kena meletakkan kasih sayang kepada Allah Taala, kita sayang nak lepas Allah ni. Kita sujud, kita lama, kita rokok, kita lama sebab apa? Sayang kepada Allah ni. Ni tak sujud lama-lama sakit kepala. Sujud lama-lama sakit kepala. Duk tengok TV satu hari drama tu kepala pun tak sakit. Sampai cermin mata tu makin tebal. Tengok TV. Drama pula main tengah maghrib. Tu paling sedap kali. Melompak setan. Suami bosan, duduk rumah bosan. Isteri duduk popek tak berhenti. Suami pergi masjid. Pergi masjid kerana bosan. Isteri duduk rumah. Dapat pahala bosan tu. Duduk masjid, bang, ustaz kata apa tadi? Tahu tu. Kata hak gigi palsu. Hak gigi palsu tu hak dia ingat ya. Hak lain tak ingat belaka dah. Sebab apa? Dia mari masjid sementara tunggu waktu maghrib dengan isyak ni, maka dia mari. Sebab apa? Kalau duduk di rumah bosan, bini duduk popek, dia pun mari. Allah balas mengikut apa yang kita niatkan. Allah Ta'ala tak zalim. Orang yang kasih pada Allah Ta'ala, dia rasa sayang dengan semayang dia. Nak bagi salam tu dia rasa sayang. Dia rasa rindu sangat nak jumpa dengan Allah Ta'ala lagi lepas daripada tu. Lepas semayang kita sebut apa? Astaghfirullah. Astaghfirullah. Betul tak? Kita tak sebut subhanallah dulu. Kita tak sebut alhamdulillah dulu. Lepas semayang Nabi sebut astaghfirullah. Astaghfirullah. Minta Allah Ta'ala ampun dosa kita kalau ada kelalaian hak dalam semayang tadi. Tu hak Nabi baca, dia wirid semayang kita tu. Astaghfirullah. Allahumma antas salam wa minkas salam. Ni memang hak Nabi baca hak ni. Kalau kita nak tambah-tambah sikit, boleh tak Ustaz? Tambah macam mana hak Nabi baca hak ni? Baca yang ni sudahlah. Boleh nak tambah tu mari dalil daripada mana? Kalau ada dalil Nabi tambah juga, okey. Contoh bacaan belum daripada Nabi beri salam. Ada banyak bacaan doa Nabi belum pada Nabi beri salam. Di antaranya doa Allahumma na'udzubika min adzabil qabr, min azabin nar, wa min fitnatil mahya wal mamat, wa min fitnati masihid dajjal. Ada juga Nabi baca ya muqallibal qulub, sabbit qulubana ala dinik wa ala ta'atik. Ada riwayat-riwayat lain lagi Nabi baca tu. Tak apa, kita boleh buat pilihan sebab Nabi baca tu. Begitu juga dalam masa rokok dan sujud kita tu, ada baca subhan rabbil a'la, ada baca subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirli. Panjang sikit tu. Kalau saya ambil panjang tu. Sebab apa? Sebab ada doa belakang tu. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirli. Ada doa belakang tu. Ya Allah, ampunlah dosa aku. Kerana waktu kita dengan Allah yang paling dekat masa kita sujud. Sujud boleh baca 7 kali ke boleh baca 5 kali, lama sikit. Baru bersungguh sikit semayang. Semayang Allah, subhanallah. Allah akbar. Allah nak telon deh kain makmum. Tu imam cepat sangat. Nah, terjadi di mana-mana perkara itu. Allah Ta'ala ni dia jaga kita. Kalau kita pandai jaga dia jaga. Semua kehidupan kita dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita ni ada orang tunggu sekejap je, tak boleh ya? Semayang pun nak cepat. Duduk saya tak apa, saya nak semayang, tak semayang lagi. Nanti semayang tu. Allahumma bismillah. Iya kena berdoa, ya. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina Qul huwallahu samad bunyi gitu. Allahu akbar, Allah. Semayang ke apa ni? Semayang ke baca jampi ni? Lepas tu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau ambil sejadah letak pergi. Tuhan tengok tak? Tuhan tengok. Tuhan kata, mu ni kawanmu duk tunggu, lebih kawanmu pada aku. Tak apalah. Itu yang ada ayat fawailul lil musallin. Neraka untuk orang semayang. Hak semayang gitu. Hak sahun, terjemahan sahun ni ulama terjemah banyak perkara. Di antaranya orang yang tidak menjaga waktu solat dan tidak merasakan hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala masa dia solat. Kita kena pakat rasa hubungan dengan Allah masa kita solat. Orang ada tauhid je akan rasa ketenangan lah semayang. Orang tak ada tauhid tak rasa ketenangan.
Macam mana ustaz saya tak rasa tenang lagi ni? Kena pertingkatkan keimanan kita pada Allah. Kena buang kepercayaan karuk maruk dalam jiwa kita, semua kita kena buang belakang. Daripada hantu kepada iblis kepada siapa, kebuang. Ni hantu nombor 1 kita takut, Tuhan nombor 2. Sebab apa? Hantu ni kadang-kadang nampak muka merah, rambut panjang, duduk duk suka gitu. Dia kata, apa pun kita tak tahu. Ada ke tak wallahu a'lam? Ada ustaz, ada. Ada tu perasaan kita. Syaitan duk sekali dengan perasaan kita. Apa yang kita gambarkan, itu yang syaitan gambarkan. Tapi kalau kita tak ada, tipu semua tu. Ada syaitan tak gambar dalam kepala otak kita. Syaitan gambar ikut apa yang kita gambarkan. Mata merah, dia buat mata merah. Rambut panjang, dia buat rambut panjang. Dalam meloncat hantu pocong, dia buat hantu pocong. Apa yang manusia gambarkan, itulah ilusi manusia semuanya. Kadang-kadang pokok pisang malam-malam bulan cerah dia nampak putih, dia kata hantu pocong, padahal pokok pisang. Sebab apa? Sebab manusia letak hantu di hadapan lebih pada Allah Ta'ala. Cuba beranilah sikit. Tuan-tuan, kalau bunyi malam-malam ke rumah pitu, bagi tahu, hei hantu, kalau mu nak pitu tu ambil lah. Aku sedekah ke mu, kata gitu. Dia tak mari dah, dia kata lain macam dia ni. Tak ada lagi aku nak sedekah pintu kat aku ni. Ni dah, duk layan perasaan gitu, hantu begini. Bila benda tu masuklah jiwa kita, syaitan duk sekali dengan kita. Bila syaitan tidak ada takut pada Allah Ta'ala kalau gitu. Sedangkan kita ada perkataan yang paling keramat dalam hidup kita ni, iaitu a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Keramat perkataan ini. Minta berlindung dengan Allah daripada syaitan. Perkataan yang paling keramat. Saya rasa dengan perkataan ni pun syaitan lari dah. Kalau baca dengan yakin. Dah kita tanya. Lah orang panggil. Baru nak baca ayat kursi. Lama ni tak pernah baca pun. Hari ni baru nak baca, syaitan tak takut. Dia senyum. Dia tak kata, mu kawan aku dah. Mu baca 30 juzuk pun. Tak ada apa sebab apa, mu tu kawan aku dah. Itu benda dia. Baik, yang kedua, baru masuk yang kedua. Tak apa tak? Sikit lagi, 15 minit. Nak tunggu-tunggu, tak mau tunggu pun tunggu. Sebab mikrofon ni duduk dengan saya. Tak apa ni? Baik. Kita cuba habiskan awal ni. Tenang dengan sunnah, tenang dengan tauhid, tabah dengan sunnah. Nak buat sunnah Nabi, apa yang Nabi ajar pada kita, kita akan berlawan dengan satu perkara yang kita sebut perkara bid'ah. Sebab sunnah lawan dia bid'ah. Bid'ah ni mari daripada mana? Mari daripada rekaan dan angan-angan anggaran manusia dalam kepala sahaja, maka dia buat benda tu tanpa hujah dan dalil. Mari daripada syaitan. Sebab tu syaitan, apabila Allah Ta'ala suruh sujud kepada Adam, dia telah sebut pada Allah Ta'ala, dia kata apa? Macam mana aku nak sujud kepada Adam? Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Saya dibuat daripada api, Adam dibuat daripada tanah. Maka api itu lebih mulia daripada tanah. Siapa dia sebut? Allah Ta'ala tak pernah sebut pada semua makhluk dia bahawa api itu lebih mulia daripada tanah. Tapi dia reka dengan kepala otak dia sendiri. Orang yang buat pertama sekali bid'ah dalam masalah akidah, itu syaitan. Orang yang buat benda yang Nabi tak ajar ni, dia hanya menggunakan fikiran dia sahaja dan dia berdalil kepada semua orang buat. Orang buat semua, maka kita kena buat. Itu dalil dia. Dia tak kira Nabi buat tak buat, dia tak kira. Dia kira, kalau hak tu buat, masuk neraka lah. Tok nenek kita sebelum ni, hak masuk neraka, masuk surga tu, kita bukan puspakom nak menentukan surga ke neraka. Boleh faham ni? Kita kena jadi puspakom pada diri kita sendiri. Faham ke puspakom tu apa? Faham tak? Kalau pergi kereta, nak masuk kereta, nak tukar nama ni, masuk puspakom. Tinta banyak ni, dia koyok tinta tu. Kalau break begini, dia komen gini, suruh give back key dulu. Orang panggil puspakom. Kalau ni dia luluh tak luluh. Akidah kita ni kita kena cek. Jadi puspakom pada diri sendiri. Tak usah jadi puspakom pada orang lain lah. Diri kita sendiri. Kita duk buat benda Nabi tak buat, syaitan duk sekali. Dia tidak keramat hak kita baca, hak Nabi tak buat ni, dia keramat hak Nabi buat.
confirm kalau kita baca hak Nabi buat dan kita buat hak Nabi buat, syaitan tak mai dekat dengan kita. Walaupun benda tu ringkas-ringkasnya. Kan ada Nabi ajar pada kita tak? Subhanallah bihamdih subhanallahil azim. Ringkas ke tak? Kalimatan khafifatan fil lisan. Maulana kita dulu Pakistan dia baca kalimatan khafifatan fil lisan sakilatan fil mizan, dia baca. Pakistan dah dia baca hadis tu. Hadis ni hadis akhir dalam Bukhari. Hadis akhir dalam Sahih Bukhari, hadis ni lah. Apa makna dia? Dua perkataan yang ringan di mulut, berat atas timbangan. Nabi kata ringan di mulut, berat atas timbangan di hari akhirat. Disukai oleh Allah Ta'ala dan disayangi oleh Allah. Apa dia? Subhanallah bihamdih, subhanallah al-azim. Orang kata nak baca berapa kali, ustaz, bacalah selarat yang mungkin berapa kali pun tak apa, jangan bacalah tandas sudah. Hal lain baca masa kereta, baca subhanallah bihamdih, subhanallah al-azim. Subhanallah bihamdih, subhanallah al-azim. Ringan di mulut, berat atas timbangan. Tapi kita duk baca tu, duk baca zikir harian. Hari ni baca ni, hari ni baca ni, esok baca ni. Mari di mana letakkan zikir pada hari-hari tu? Nabi tak ajar. Walaupun zikir tu diajar oleh Nabi, tapi menetapkan zikir itu pada hari-hari tertentu tak boleh. Nak menetapkan kena Nabi. Dan nak macam mana ustaz? Baca semua zikir hari-hari tu tiap-tiap hari. La ilaha illallah pun kita baca, subhanallah pun kita baca, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin pun kita baca, baca semua. Nak buat banyak mana? Allah Nabi tak pernah tetapkan satu benda kecuali benda yang Nabi tetap. Lepas sembahyang 33 subhanallah alhamdulillah akbar. Betul tak? Kita nak buat banyak zikir lepas sembahyang, nak buat 40, tak boleh. Nabi kata 33. Mu nak buat 40, 50, 60 luar daripada lepas sembahyang tu boleh lah. Lepas sembahyang Nabi baca 33. Lepas tu kita pun duduk di kedai kopi apa, kita duduk balik rumah nak baca subhanallah alhamdulillah juga, nak baca lebih pada 100 kali. Sila. Tapi lepas sembahyang 33. Sebab Nabi baca 33. Mudah je baca je kalau ikut Nabi. Tapi heran semua, buat apa manusia tak mau ikut Nabi? Allah kena tipu ke syaitan banyak buat kita ni, sungguh. Allahu Akbar. Nabi lepas sembahyang Nabi pusing belakang, Nabi tengok pada sahabat. Nabi tengok muka pada sahabat. Sahabat tengok muka Nabi. Kita semua lepas sembahyang kita pusing belakang. Ada satu masjid tu dia tak pernah, tu imam dia tak pernah pusing belakang agaknya. Bila pusing belakang dia pun tengok ustaz. Ada apa? Tanya kita ada apa? Padahal Nabi pusing belakang. Nabi pusing. Lepas sembahyang Nabi pusing, Nabi tengok muka sahabat. Sambil-sambil Nabi zikir. Ada juga lepas sembahyang, lepas je sembahyang Nabi pusing belakang, Nabi tanya, siapa dia mimpi hok sedap-sedap semalam, cuba bagi tahu. Nabi kata. Sahabat tu kata, Rasulullah, saya mimpi kena kejar ke anjing letih, dia kata. Nabi suka. Nabi kata ada mimpi hok sedap lagi. Nabi berhibur dengan cerita. Nabi suruh cerita mimpi apa hok best-best semalam. Tu Nabi. Benda yang mudah untuk kita faham agama ini. Betul tuan-tuan. Dan nak buat sunnah Nabi, cabaran mesti ada. Mesti ada cabaran. Cabarannya kuat. Bukan sikit. Semua nak buat sunnah ni semua ada cabaran. Hatta nak kahwin lebih pada satu, cabaran juga. Masuk juga obat tu. Minta maaf makcik saya minum air dulu. Bismillah. Cabaran. Nak sembahyang tengah malam ada cabaran, nak buat ni cabaran. Bukan main-main. Cabaran ni kuat. Kena berperang dengan kemahuan kita ni. Nabi ajar bangun sembahyang tengah malam. Kita kena berperang dengan kemahuan kita nak tidur. Betul tak? Tengah-tengah tidur sedap-sedap kena bangun. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka asa ay yab'atha maqaman mahmuda. Sepertiga malam bangun bertahajud pada Allah Taala. Bangun sembahyang. Sembahyang rokok, sujud dengan tertib, dengan betul, sembahyang dengan lama, baca dengan lama sampai Nabi sembahyang tengah malam lama. Riwayat Aisyah lagi, riwayat sahabat lagi. Nabi sembahyang tengah malam tu lama Nabi baca, Nabi rokok lamanya, Nabi sujud lamanya. Kenapa? Asa iya ba'atha maqaman mahmuda, mudah-mudahan Allah Ta'ala bangkitkan kamu di bangkit tempat yang tertinggi di hari akhirat. Sembahyang tengah malam.
Memang Nabi tak pernah tinggal sembahyang tengah malam. Nabi akan sembahyang walaupun 2 rakaat. Walaupun 2 rakaat. Tapi Nabi tak pernah sembahyang lah 2 rakaat. Semua sembahyang Nabi lebih kurang kata 8 rakaat. Sembahyang tengah malam Nabi. Kita ni baru-baru nak buat ni, buatlah 2 rakaat, buat 4 rakaat. Baru-baru nak ajar, baru-baru nak sembahyang malam. Kita tak payah mengakulah kita ni tok lebar ke orang alim ke orang apa kalau malah bangun sembahyang tengah malam. Dia tak termasuk dalam golongan orang yang betul-betul nak pada Allah Ta'ala. Tak termasuk. Kerana setiap sifat orang mukmin dalam Quran, dia ada sembahyang tengah malam, dia ada sedekah. Mesti ada 2 benda. Tak perhati. Tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun. Tatajafa junubuhum 'anil madaji'. Mereka pisahkan lambung punggung mereka daripada tempat tidur mereka. Mereka bangun menyeru Allah khaufan wa tama'a. Kerana 2 perkara, khauf takut, wa tama'a dan berharap nak sungguh apa yang dia nak minta dengan Allah Taala. Tu bangun sembahyang tengah malam. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan apa yang Allah Taala bagi pada dia infak. Sembahyang tengah malam, infak. Sembahyang tengah malam, infak. Ini orang panggil orang yang betul-betul nak pada Allah Taala. Kalau malah 2 perkara ni, dia tak jadi. Tak boleh mengaku kita ni orang nak pada Allah. Sebenarnya kita ni orang yang tak mahu pada Allah Taala. Kita nampak sembahyang tengah malam ni macam biasa je. Oh, saya tak boleh bangun Ustaz tengah malam. Boy, sakit kepala Ustaz. Bangun tengok bola, okey. Tu syaitan. Syaitan duduk dengan kita tu, bangun tengah malam sakit kepala. Bangun buat apa, okey. Ada orang tu Allah Ta'ala beri gerakan dalam jiwa dia. Pukul 4 dia sedar, rasa nak kecing. Sebab nyakit kecing manis. Dia pergi kecing, elok-elok dia kencing dalam tandas tu. Lepas tu, tarik selimut balik tidur. Tuhan pun tengok, dia Allah, mu ni mata kedarah sampai kecing manis. Tapi nak sembahyang 2 rakaat pun malah. Bayanglah tuan-tuan, makan sampai sakit ke diri, bangun tengah-tengah malam Tuhan kejut, nak 2 rakaat je. Ataupun tak boleh sangat 2 rakaat, bangun-bangun tengah malam, sudah sembahyang, sudah pergi tandas semua tu. Duduklah sekejap, belum pada tidur tu. Dah duduk masuklah tandas, dah ambil lah air sembahyang. Rasa mengantuk sangat sembahyang, nak berdiri duduk. Rasa mengantuk, tak boleh pergi lah mengantuk dah ni sembahyang ni. Istighfarlah pada Allah, biar terlena dalam istighfar pada Allah. Tanda bersyukur Tuhan kejut tengah malam. Ni dah tak ada istighfar apa, bangun kecing tutup pintu bil air tidur pula. Hei, orang ke biawak tak tahu lah. Teruk tu saya kata tu. Kalau nak berasa lah, tak berasa pun ikutlah. Cuba tak fikir nak ke mana sangat hidup tamu ke dunia ni. Kalau tidak bersama dengan Nabi, nak ke mana? Nabi kata tidak membebankan kepada umatku, aku wajib sembahyang tengah malam. Maknanya benda tu berat. Sembahyang tengah malam ni berat. Bukan semua orang boleh buat. Bahagialah orang boleh buat walaupun 2 rakaat sebelum subuh. Bahagia. Yang kita tak sembahyang hak Nabi tak ajar tu kita buat. Sembahyang hak Nabi tak suruh tu hak kita buat. Nak sembahyang hajat, kita suruh orang lain sembahyang hajat, kita malas sembahyang hajat. Sepatutnya kita hak sembahyang hajat kuat. Sebab nak dengan Allah Taala ni. Nabi kata bila mu ada hajat apa, mu ambil air sembahyang, mu elokkan air sembahyang kamu, kemudian mu sembahyang 2 rakaat. Kemudian minta dengan Allah. Apa yang susah? Ada hajat apa-apa, saya selalu ajar pada orang yang mari dengar kuliah saya. Kita ada hajat apa dengan Allah, hari tu kita puasa. Kalau hari Khamis kita puasa hari Khamis. Malam tu kita munajat, esok pagi kita sedekah. Berapa perkara dah kita buat. Kami kita puasa, kita tahan diri kita. Kita nak beritahu bahawa aku sungguh ya Allah nak pada satu perkara ni aku puasa. Malam Jumaat tu, malam pagi Jumaat tu belum pada subuh kita munajat dengan Allah. Minta apa yang kita nak dengan Allah Taala. Apa sahaja minta dengan Allah. Pak cik, minta nak kahwin ramai, minta. Jangan pergi dengar isteri dengar sudahlah buat begini ya Allah, tolonglah ya Allah. Dah gitu. Nak kahwin 2. Nak kata nak kahwin 2 tu takut isteri dengar. Isteri dia telinga tajam. Tolonglah ya Allah, menangis duk gini ni. 2. Minta ke Allah. Lepas tu esok lepas sembahyang subuh, mari sembahyang subuh masjid. Lepas tu ajak kawan, mari. Saya belanja ni. Belanja orang makan.
Beri orang makan ni benda besar. Nabi kata at'imut ta'am, afsahus salam wa at'imut ta'am. Beri salam pada orang, beri makan kepada orang, Nabi kata. Sudah kita beri makan, okey, kita rasa puas hati, kita dah korban jiwa kita, dah berdoa dengan Allah Ta'ala, dah korban harta kita untuk Allah. Tuhan bagi tak? Bagi. Jarang hak kita minta Tuhan nak bagi lah, Tuhan bagi. Percaya lah. Tak duk bagi lagi ustaz sekarang ni. Kita duk minta dengan Allah benda kita nak. Cuba kita minta dengan Allah benda kita perlu. Kita minta dengan Allah benda kita nak kan benda kita perlu. Kena fikir dulu. Tuhan tak bagi pada kita mungkin kita tak perlu. Sungguh. Allah Ta'ala tahu kita perlu apa dah. Kita tak tahu kita perlu apa kalau ikut kita nak. Saya bagi kertas satu seorang ni. Pak cik tulis apa pak cik nak. Mak cik hak belakang tulis apa mak cik nak. Hak nak je tulis. Saya yakin hak nombor satu sekali orang lelaki tulis nak bini seorang lagi. Tulis ada tak? Nombor dua nak ni kereta, nak motor, nak tu, nak ni, nak. Cuba makcik pula tulis apa? Nombor satu nak gelang besar, pinggan mangkuk, baju macam-macam tulis tu penuh tu. Kita pun tengok hak kita nak ni perlu ke tak? Nak gelang besar, gelang tu pun ada 6 orang dah tak pakai-pakai pun letak situ. Betul tak? Nak apa? Tengok. Bagi tahu ya Allah. Allahumma, wahai Tuhan. Minta dengan Allah Subhanahu wa taala, wahai Allah, tolong bagilah benda yang aku perlu pada kehidupan aku ini. Dan keperluan itu membawa aku jadi hamba-Mu ya Allah. Kita minta apa dengan Allah? Macam saya sebut, saya minta panjang umur, murah rezeki, panjang umur, murah rezeki. Dia panjang umur tu nak pergi ke mana aku pun tak tahu. Nak panjang berapa umur tu? Nak hidup sampai 100 tahun. Saya takut nak minta umur panjang tuan-tuan. Kalau tengok anak-anak zaman sekarang umur kita panjang sangat, dia letak kita umur orang tua. Padang muka tu. Betul tak? Duk minta panjang umur. Duk Mekah minta gitu panjang umur, murah rezeki, panjang umur, makin panjang, makin jahat, makin tak mari masjid, makin murah rezeki, makin kedekut. Dan nak minta apa ustaz? Ya Allah, berilah umur kepada aku yang aku boleh buat amal ibadah. Kalau cukup 40 Tuhan, kalau cukup 60 yang mana umur aku telah cukup, amal ibadah kamu rasa puas hati aku jadi hamba-Mu, pada masa tu nak ambil aku pun tak apalah, asalkan umur aku cukup ke keperluan ibadah aku. Ambil umur berapa pun tak kisah. Yang kita takut Allah Ta'ala matikan kita dengan ibadah jadi hamba Allah tak cukup, yang menyebabkan kena rendam dalam neraka. Bukan masuk surga terus atau kita takut. Walaupun umur kita panjang, tapi manfaat kepada umur tidak ada. Nak buat apa? Nak buat apa? Umur 70 tahun, tapi tak mari masjid sekali habuk. Mari juga masjid hari Jumaat. Hotu pun tidur. Tidur. Mari duduk gitu. Mula-mula dia kelik-kelik. Lepas tu dia duduk gitu. Dia anggur. Lepas tu dia break. Lepas tu leno. Tu imam kata aku lu qauli hadza, lepas suka. Mengaji kitab dok sekali, umur 70 dah. Duk kedai kopi. Oh, jangan duk kedai kopi. Oh, Kelantan kata duk menakir tahu, takir. Oh, duk kedai kopi. Cakap ni. Nak mari masjid tak boleh mata tak nampak. Nak pergi tempat lain mata nampak. Hok heran lagi bila masjid tu buat bantuan ke, beri makan ke apa. Oh, pukul 6.30 siapa dah masjid. Maghrib pukul 7.30. Tunggulah apa? Orang nak bagi bantuan. Bukan masjid ni, Australia. Minta maaf dah. Saya bercakap mudah-mudah ya, nak berasa hati ke berasa hidung lantak pergi. Tapi nak kata gitulah. Supaya sama-sama kita rasa. Umur 70 tak ada manfaat, 60 tak ada manfaat kalau mati. Tak ada manfaat umur menjadi hamba Allah Ta'ala, neraka Allah jawab dia. Kemudian minta rezeki dengan Allah. Allahumma, minta dengan Allah SWT, ya Allah ya Tuhanku, beri rezeki yang halal yang manfaat bagi aku. Beri rezeki yang halal sehingga aku tidak berkenan dengan benda yang haram.
wa aghnini bi fadlika amman siwaka. Di antara doa Nabi, Allahumma aghni halalika an haramik. Ya Allah, tolong cukupkan aku dengan benda yang halal sehingga aku tidak berkenan dengan benda yang haram. Minta Tuhan cukupkan. Wa aghnini bi fadlika amman siwaka. Dan kayakanlah aku. Kaya macam mana? Kaya yang aku tak minta dengan orang lain kecuali aku minta denganmu saja. Ada orang harta tak ada tapi hidup jiwa penuh dengan kekayaan. Hati tenang. Harta tak ada sangat tapi hati tenang. Okey. Kita duk fikir bahawa orang harta banyak tu hati tenang. Dah. Serabut. Saya pernah jumpa lah orang kaya hak serabut. Saya pernah jumpa. Ni rumah dia depan ada hidang makanan macam-macam, kambing apa semua makan, kita suka makan, kita makan habis. Tuan rumah makan nasi dengan sambal belacan. Kambing pun tak makan, hak ni tak boleh makan ustaz kambing darah tinggi, hak ni tak boleh makan, hak ni gaut, hak ni apa. Oh, saya kata cukup lengkap package dia. Package kat alam barzah tu cukup lengkap. Dalam hati kita lah tak boleh makan. Makan nasi pun sikit. Saya kata tambah nasi apa tak makan nasi banyak tak boleh ustaz kecil manis. Saya pun ingat, saya kata kalau pergi kat orang asli dalam hutan tu, tak ada agama tu, habis benda dia makan. Sungguh, selipar Jepun pun tidak pakai. Kalau dia pijak paku-paku tu belok. Main-main. Bulik kaki dia tebal, tak tebal. Dia rasa nak buat rumah atas pokok, pasal nak buat rumah bawah. Semua dia makan. Macam wartawan kita tanya dia, Pak Cik makan apa? Dia tubuh segar ni, umur 70, boleh duduk angkat batu besar-besar. Dia kata, saya makan semua. Bewok makan. Kura-kura makan. Ikan makan. Ayam makan. Semua makan. Harimau makan. Dia kata. Wartawan tu puas tanya, wartawan tanya lah sekali, wartawan tanya, helikopter makan? Macam helikopter. Dia fikir, helikopter tu binatang apa? Helikopter ni tak pernah dengar lagi binatang apa. Dia tanya wartawan, helikopter tu binatang apa? Wartawan dia kata helikopter tu Pak Cik hak terbang ikut atas tu. Oh, hak tu kemarin dulu baru makan dia kata. Tu dia. Helikopter pun telah main-main. Lah bagi tahu bahawa dia makan pinjaman bank pun tak ada. Duduk dalam hutan tu tak ada penyakit Aedes ke kunyah-kunyah tak ada. Duduk dalam bandar kangak ni kadang-kadang masuk hospital. Kakak denggi berapa orang dah mati kerana denggi tu. Betul tak? Bermakna ketenangan hidup tu Tuhan bagi pada dia. Untuk hiduplah. Ketenangan yang sebenar bila orang boleh amal sunnah Nabi dan istiqamah dengan sunnah Nabi SAW. Ketenangan yang luar biasa dia akan dapat kerana Allah bersama dengan dia. Cukuplah untuk itu malam ni insya-Allah. Kita sambung lain kali pula lah. Jumpa dah. Nampak tuan-tuan pun lapar dah. Saya pun tak makan lagi ni. Tengah hari tadi je makan. Mudah-mudahan kita diberkati Allah Ta'ala dan kita berjumpa lagi. Minta maaf banyak-banyaklah terasa apa semua sekali itu. Kalau tuan-tuan terasa tu alhamdulillah lah. Sungguh sebab hati tuan-tuan tu hidup lagi. Saya kata-kata tu Allah ustaz ni, ya Allah berasa hati. Saya pun rasa juga apa yang saya kata. Alhamdulillah sebab hati hidup lagi. Malaikat saya kata apa-apa dia tak tahu. Lantak pi je. Tak rasa apa. Orang ni orang panggil penyakit lembu kenyang. Tahu lembu kenyang? Lembu bila dia kenyang, dia duduk atas jalan raya tu, dia duduk ngunyah, nyap. Dia tak heran pada siapa-siapa. Mari menteri pun duduk situ, polis duduk nyong, suruh lari dia duduk relax. Polis pek, dia tengok polis. Sebab dia dah kenyang dah. Dia berok terabur atas jalan sebab dia kenyang. Jangan jadi macam lembu kenyang dah. Kita jadi macam orang yang dahaga ilmu. Nak pada amal, nak pada syurga Allah Subhanahu wa taala. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Kita kena bersegera berlumba ke arah keampunan Allah taala. Aqulu qawli hadza. Wastaghfirullahal azim li wa lakum. Wa ufawwidu amri ila Allah innallaha basirun bil ibad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.